tuan-tuan dan puan-puan, puan-puan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjangkan rasa ataupun ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala benda yang ada pada kita, sama ada benda itu kita sedap ataupun tidak. Hakikatnya semua yang Allah bagi itu adalah satu nikmat. Cuma terkadang disebabkan sesuatu itu perkara yang kita dah biasa terima, kita dah biasa lalu, maka kita tak rasa benda itu merupakan satu nikmat. Ramai orang yang selesai daripada makan, dia boleh menyebut Alhamdulillah, sebab dia nampak dan dia rasa sebelum dia makan dia lapar, lepas dia makan dia kenyang, maka dia rasa makanan itu nikmat, maka mulut dia senang nak ucap Alhamdulillah. Bila seseorang itu dapat kereta misalnya dia tu, mulut dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebab dia dapat rasa kereta itu nikmat. Sebelum ada kereta susah dia nak bergerak, ada kereta dia senang, dia rasa, sebab itu mulut dia senang nak ucap Alhamdulillah. Tetapi ramai benda perkara yang lebih besar daripada itu, kita tidak terdetik dan teranjur untuk nak mengucapkan Alhamdulillah. Misalnya contoh kita ambil, setiap kali kita bangun dari tidur, berapa orang yang boleh menyebut Alhamdulillah? Dia celek saja, dia tak rasa celek itu satu nikmat. Sebab apa? Sebab dia rasa semalam pun dia celek, hari ini pun dia celek. Padahal dia lupa bahawa ramai orang yang tidur malam tadi, pagi ini tak celek. Sebab itu kalimah yang Alhamdulillah tadi dia tak boleh sebut, sebab dia rasa bangun daripada tidur ni benda biasa. Hari-hari dah tidur malam, celek pagi, tidur malam, celek pagi. Maka nak sebut Alhamdulillah tadi susah. Sebab apa? Dia tak rasa celeknya tadi itu satu nikmat. Karena itu setiap kali penceramah baik, forum baik, pengurusi baik, moderator baik, mula mukadimah nak mula program, dia kata mari kita sebut Alhamdulillah. Tetapi berapa orang yang ambil action daripada seruan ini? Tak ramai. Yang terkeluar daripada mulut dia nak menyebut Alhamdulillah. Sebab apa? Dia kata memang semua nak macam ni. Awal-awal mukadimah sebut Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Maka inilah yang dikatakan bahawa manusia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ayat ini biasa kita baca. Allah memulakan surah ini dengan bersumpah demi kuda perang yang berlari, kata Allah. Kenapa dia sumpah dengan kuda perang? Sebab bila sebut kuda perang ni, orang Arab masa tu terkenal, tahu lah apa sifat kuda. Dia tak sebut kereta lah, tak ada kereta nama. Bila dia sebut kuda perang, dia berlari, maka keluar daripada ladang dia itu bunga api, kata Allah. Dia bila bersentuh dengan batu, benda tu besi, dia keluar api. Dan Allah Ta'ala kata kuda ini dengan pantas masuk ke dalam medan perang. Walaupun kuda tahu dia akan bertemu dengan kuda musuh, dan dia tahu ini pertemuan, musuh pun bertemu. Tapi kenapa dia masuk? Kenapa dia masuk juga walaupun dia tahu risiko kepada masuk ke medan perang ni dia akan mati? Sebab apa dia masuk? Sebab dia nak balas budi tuan dia. Tuan dia yang pacu dia, tuan dia yang bagi makan dia, tuan dia yang urut dia, tuan dia yang sikatkan bulu tengkuk dia, tuan dia lah juga yang buat exercise pagi-pagi. Maka dia tak ada pilihan. Bila tuan dia masuk ke tempat yang sesuatu ini, dia mesti ikut. Ini orang Arab faham. Tetapi dalam konsep ayat Quran, bila Allah memulakan dengan sumpah, sumpah itu tak ada apa-apa. Selepas sumpah tu kita kena ambil peran. Dia macam contoh kalau biasa masuk mahkamah kan, contoh akan tengok sebelum nak bagi keterangan kan, saya berjanji nak cakap yang benar,
Dah yang benar melanggar yang benar. Tuan-tuan tengok hakim tu pandang muka apa dah. Dia tak nak letak. Dah hari-hari dia dengar. Yang hakim nak dengar ialah keterangan selepas sumpah. Itu yang dia nak dengar. Macam tu sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat surah dia dengan sumpah, yang manusia nak ambil Quran apa dia? Innal insana li rabbih lakanud. Ini mana? Habis-habis cerita kuda tadi, yang reti balas budi, yang masuk ke medan perang sebab nak balas budi jasa tuan dia, Allah Ta'ala kata innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia tak reti kenal budi, kata Allah. Tu Allah berbanding dengan binatang kita. Binatang reti kenal budi, kita tak reti kenal budi. Baik, tuan-tuan sekalian, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Sebagai contoh juga nak kita ambil. Tiap-tiap Jumaat sini buat Jumaat kan. Rukun khutbah ittaqullah kan. Orang Melayu pun faham mana ittaqullah. Tak ada dia faham. Secara umumnya ittaqullah itu menjadi rukun. Agak-agak ya. Kenapa seruan ittaqullah menjadi rukun khutbah? Tak baca habis tak dapat apa. Agak-agak. Kenapa? Syariat menentukan antara rukun khutbah itu adalah seruan kepada takwa. Agak-agak. Tak apa. Saya nampak macam tanya tapi tuan-tuan tak payah jawab. Dia dalam TV9, dia ada satu rancangan, nama dia Tanyalah Ustaz. Kenapa dia namakan rancangan itu Tanyalah Ustaz? Sebab orang tanya Ustaz jawab. Kan? Orang tanya Ustaz jawab. Rancangan kita tengah hari ini, Ustaz bertanya, Ustaz menjawab. Jadi hampa tak ada jawab. Nah, kalau saya tanya, apa jawab, dia lagi tukar rancangan. Ustaz bertanya, jemaah menjawab. Itu berat lagi. Jadi nak sebut lagi tuan-tuan sekalian, nak sebut lagi tadi ni bahawa dalam khutbah Jumaat ada seruan takwa. Tetapi kita cuba kita tengok. Ini kita muhasabah dalam. Kerana tiap-tiap hari dah kita dengar kalimah ittaqullah menjadikan kita tak apa-apa. Takwa maknanya ikut yang Allah suruh, tu senang cara. Satu minggu 24 jam sehari Allah bagi kita bercakap. Cakap lah. Nak cakap, celek-celek nak cakap terus. Dalam tidur nak cakap pun cakap. Tapi Nabi kata masa khatib baca khutbah jangan cakap. Berapa orang yang akur dengan perintah Allah? Bukan lama pun. 15 minit je. Kalau pun tak ada lama tuan-tuan. Lama khutbah dapat surat kita dalam Rasul Sedana. Nah, apalah baca khutbah lama sangat kami nak kerja perut lapar nak makan macam-macam tu dia. Bukan tak nak kena dah tu dia cakap. Nah, masa Imam punya negeri dulu saya kan, terlebih dekat 5 minit yang terlebih. Surat timbul. Nak bagi ajak penuri apa? Pokoknya komen tuan-tuan sekalian. Baik. Dalam tempoh 20 minit, 15 ke 20 minit ini, semualah di kampung-kampung tutup bila bacaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nak sebut dah. Bila Tok Khatib baca khutbah jangan duk cakap. Ini tu kan. Tapi berapa lama? 15 minit. 15 minit saja Nabi kata jangan cakap. Tuan-tuan boleh tengok ramai mana yang cakap pasal khutbah. Kenapa? Tidakkah tadi sebelum masuk poin ini seruan takwa dah sebut tadi? Ikut Allah, ikut Allah. Ini nilai kita. Ini sifat takut kita pada Allah. 6 hari lebih dah Allah bagi cakap. Cakap lah. 15 minit saja jangan cakap. Tak boleh. Sebab apa? Seruan takwa tadi tak beri kesan apa-apa. Cuma kita tahu itu menjadi rukun. Sedangkan kenapa Allah jadikan dia rukun? Sebab nak buat peringatan ini. Ingat balik. Setelah 1 minggu kamu buat kerja kamu tanpa peringatan kepada takut Allah, hari ini aku nak bagi. Maka muhasabahnya. Aku sebut tadi, tak sampai seminit tadi. Ikut cakap Allah. Ramai mana yang itu yang cakap. Yang main handphone. Kita ingat main handphone tak ada apa-apa dah. Seorang jemaah zaman Nabi tengah baca khutbah dia main pasir. Dulu pasir lah lantai dia, main pasir.
Nabi tegur perbuatan itu mengakibatkan hilang pahala Jumaat dan Jumaat. Hari ini takkan kita punya pasir kan? Main handphone. Main handphone. Berapa lama? 15 minit. 15 minit nak simpan sekejap, nak dengar khutbah. Tak boleh buat kan? Ini nilai takwa. Coba kita fikir renung balik. Sedangkan kita kena ingat bekalan yang paling utama bekalan yang paling utama ialah waziratu wisra ukhra, yang kita nak bawa jumpa Allah Subhanahu wa taala bukan amalan orang lain tetapi takwa kita. Ni nak bawa 15 minit suruh berhenti tak cakap. 15 minit jangan duk main handphone, tumpukan khusus pada khutbah, tak boleh nak. Lepas tu nak cakap takwa. Lepas tu duk rasa yakin masuk surga. Apa barang? Jadi ini yang kita nak sebut. Itu muhasabah yang kedua. Ya. Muhasabah yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kita baru saja lepas daripada Ramadan. Ini masuk Zulhijjah. Ramadan dikenal sebagai bulan ujian. Ujian sebab apa? Banyak ujian ni. Antaranya Allah tak bagi makan, ujian. Tak bagi makan, tak bagi minum pada waktu siang, ujian. Habis bulan Ramadan, dia masuk bulan Syawal. Bulan Syawal ini dikenal sebagai bulan muhasabah. Bulan untuk kita nak menghitung diri kita balik. Baik. Persoalannya, apa yang kita nak muhasabahkan pada bulan Syawal ini? Apa dia? Kadang-kadang kita tak fikir pun. Sebab itu saya normal tekan sangat, hisaplah diri kamu sebelum Allah hisap kamu. Dia tekan semua dan normal. Sebab apa? Sebab kalau kita hisap diri kita, kita boleh ubah lagi. Tapi kalau sampai waktu Allah hisap zaman diri kita, masa tu kita tak boleh nak ubah lagi. Baik. Yang pertama yang kita nak hisap dalam bulan Syawal, dia tak apalah Zulkaidah, ialah sejauh mana kita mencintai ibadat puasa. Ada dan kita rasa seronok puasa. Nah, sebab itu Allah nak raikan orang yang terlalu seronok nak puasa. Dia cuma haramkan hari pertama saja tak boleh puasa, hari kedua dah boleh puasa. Sebab apa? Nak raikan orang yang kemaruk nak puasa jadi. Tapi kita sampai ke sudah tak puasa. Alasan senang saja. Apa alasan tak puasa Syawal? Rumah terbuka. Bila kita sebutkan, dia kata, Ustaz, kan menerima jemputan tu wajib kan? Puasa sudah. Dia sudah ceramah begitu. Dia tak semua benda kita boleh compare macam itu. Rumah terbuka tu yang kita sibuk buat bulan Syawal, buat apa? Zulkaidah ada rumah terbuka. Jadi takkan itulah tiap-tiap tahun alasan sehingga kita meninggalkan puasa yang Allah, yang Nabi syaratkan bahawa lengkapkan 6 ini pahala kamu selama setahun. Nampaknya Allah nak raikan kecintaan tadi sampai ada puasa 6. Baik, kalau itu terlepas kemuncak kepada puasa yang Allah sebut selain daripada Isnin Khamis itu ialah pada 9 Zulhijjah yang akan datang. Setidak-tidak pun kalau 6 dah terlepas, tolong jangan terlepas 1 ataupun 9 Zulhijjah ini yang disebut sebagai puasa Yaumil Arafah. Yang kelebihannya kata Nabi, sehari ini kamu puasa, Allah ampunkan pahala dosa kamu tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Lengkap 36 hari pahala setahun. Puasa sehari ampun dosa. Tak nak. Ya, sebab pahala itu tak nampak kan. Kalau pahala itu macam kereta mewah, ya. Setahun 370 hari puasa. Lebih pada hari. Tapi benda tak nampak. Benda Allah janji dalam bentuk iman. Misalnya contoh di akhirat besok Allah Ta'ala panggil semua makhluk yang dia
Sekarang nak dibacakan senarai ahli neraka. Contoh. Sebutlah. Pertama, Damak binti Seri Mersing. Contoh. Sekali aku pun nama dolar ke bidah kan, tak ada bahasa pula. Tak. Jadi kita sebut Damak binti Seri Mersing. Ada nama-nama. Oh, Damak binti Seri Mersing masuk neraka. Temenung, tetap ni. Mai malaikat lupa, dia kata, wahai Damak, peluang terakhir Allah bagi ke hang. Kalau hang boleh bayar 400 ringgit, kamu akan masuk surga. Agak-agak kita bayar. Agak-agak bayar. Bayar kan? Bayar. Bukan cakap 400, 1 juta pun kita bayar. Sebab kita dah nampak neraka. Nampak? Dah nampak neraka. Tapi Allah Ta'ala beritahu ini berdasarkan pandangan iman. Allah nak tengok, kita tengok ke iman ke tak. Maka Allah offerkan awal ini. Kawan-kawan selalu hantar mesej kadang-kadang bagi peringatan. RM18. Kalau untuk bubuh tabung masjid terlalu amat berat kita nak masuk. RM18 ketak. Akhirnya terlepas ke dalam tabung. Ambil lidi, bocor letak, tarik pula. Tuan-tuan sekalian, berat RM18 untuk tabung masjid kan? Tetapi untuk satu kolej, satu mak Starbucks RM18 ringan saja. Saya tak pernah masuk Starbucks, tapi saya tahu harga dia berapa. Saya pernah tengok RM18 satu kolej. Lebih baik aku makan brand mai sekawan, boleh 9 kawan boleh. RM18. Dia RM12 tumbuk kecil tak berhenti. Jadi nak sebut tadi ni ringan tadi. Ringan RM18. RM10 nak bertabung masjid. Berat ke berat. Boleh bubuh RM10, ambil RM9 balik. Balance. Boleh buat. Tetapi untuk tanhir 20, harga RM10 20 tak ada apa-apa. Macam sedekah. Nampak? Ini yang kita nak muhasabah. Allah suruh tengok benda ni. Kalau kita nampak, tuan-tuan sekalian, nah, RM400 nilai korban. Tengok tuan tanya RM400 belakang tu kan. Harap-harap duduklah tu nama senarai. Tak, rasa berat kan RM400 kan. Tapi cuba bayar, kalau diandaikan korban itu kenderaan, jangan nampak kenderaan tu. Kalau nampak sekali kita tanya pelik-pelik. Dan seorang korban tanya kita, saya buat korban dia tak tahu, jadi kereta saya banyak saya. Kenderaan dia banyak, dan akhirat dia tahu. Saya tak tahu. Itu andaian saja. Setiap orang pada mahsyar besok, Nabi kata, ada yang berjalan dengan kepala, ada berjalan dengan muka, ada berjalan dengan perut, ada berjalan dengan kaki, ada berjalan dengan merangkak, dan ada orang yang berjalan dengan kenderaan. Fikir juga. Nah, kenderaan macam mana jangan fikirlah. Itu kerja Tuhan. Ni duk mikir kerja apa nak bagi sampai tak sembahyang. Tak jadi. Kita buat kerja Tuhan semua sudah. Tak payah duk fikir-fikir banyak lagi kan. Jadi, kalaulah kita tahu RM400 membebaskan kita daripada neraka, kecil tak 400 kecil tak? Kecil 400. Kalau kita bayangkan kita masuk neraka, tapi dengan 400 itu kita dibebas dari neraka. Kecil tak 400 tadi? Kecil. Kecil 400 tadi kecil. Dan macam kisah seorang raja yang keluar rumah mengembara, bawa duit 1 juta dinar, tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba pengikutnya mati, makan di ular, mati semua, tinggal dia seorang di tengah padang pasir. 3 hari tak minum air. Tiba-tiba mari orang miskin bawa air sebotol kecil. Dia nak beli air tadi, bagi saya air. Orang miskin kata, aku tak boleh bagi, ni ayah aku. Aku beli dengan 1 juta. Orang miskin kata, tak, aku takkan jual. 1 juta yang dia bawa tadi tak mampu nak membeli 1 botol air. Maknanya sampai satu ketika duit yang kita rasa hebat sangat ini rupanya tak ada erti apa-apa di depan Tuhan. Masya Allah.
Maka sementara dia ada nilai, gunakan. Sementara dia ada nilai, kita pergunakan dia. Jangan sampai satu ketika nanti uang itu sudah tidak ada nilai, barulah kita terhege-hege untuk nak guna. Masa itu dah tak ada apa-apa. Baik, muhasabah yang pertama, apa dia? Ada dah kecintaan kita untuk berpuasa lagi? Ada. Kalau tak ada benda tak kena dengan puasa Ramadan kita. Sebab Imam Ghazali kata, nak sukan satu-satu amalan ialah selepas kita beramal, baru kita tahu mana ada orang mencuri masa semayang. Masa semayang tak ada orang curi, tuan-tuan. Yang tengoknya lepas semayang curi. Ada orang telanjang masa semayang. Masa semayang ramai orang telanjang. Tak ada kan? Tengah sama bawa buat buka baju, buka seluar ada. Ni tak apa dia panggil gila khinzir. Gila babi. Tetapi masa bila orang telanjang, lepas semayang. Lepas semayang itu, tuan-tuan sekalian. Jadi, mana ada orang mencuri ataupun mana ada orang buat jahat masa dia buat haji, buat tawaf pada, tapi selepas balik haji, kejahatan itu berulang. Ini kita muhasabah tadi. Jadi kesan puasa, lepas puasa lah baru kita boleh cam. Yang kedua, muhasabah yang kita nak perkara yang kita nak muhasabah yang kedua, apakah kita ini mencintai setiap perintah Allah. Baik, contoh kita ni, kita nampak ni kan, habis saja puasa, Allah nak tengok kita, dia nak uji kita. Makan harus. Bulan Ramadan Allah tak kata haram, kita boleh ikut. Pagi raya, malam raya ataupun pagi raya, Allah Ta'ala kata perkara harus juga. Aku upgradekan jadi sunat. Berapa orang yang nyemin? Iaitu mandi sunat hari raya kan? Mandi harus, pagi raya jadi sunat. Ramai orang yang terlupa. Sebab apa terlupa? Bukan tak tahu, tambah-tambah sini tiap-tiap hari telah. Mustahil terlupa, tapi dia ambil ringan. Sebab apa? Sunat. Kenapa sunat? Sunat ni buat tak pun, tak buat tak pun. Dia lupa bahawa sunat itu ialah fataqarrabu ila Allahi bil nawafil. Sunat ni maknanya jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi tadi, hampirkan dirimu kepadaku dengan amalan-amalan sunat. Yang wajib ni nak tak nak kita kena buat kan? Sunat ni Allah Ta'ala anak sayang. Nampak? Makan, minum, rumah tu benda wajib bagi suami. Nak tunjuk sayang, kita aksesori yang bagi dia suka kat kita. Hari lahir dia bagi apa tu? Lantai. Hak macam saung kapai tu. Sampai tak larang angkat cukup. Apa dia sayang? Benda tu aksesori dia. Tapi benda tu lah tuan-tuan sekalian. Anak Nabi tuan-tuan sekalian nak buat kejutan kepada isteri dia. Ni benda-benda ni hak menambahkan sayang. Hak rumah, makan, minum hari-hari itu semua orang buat. Nampak tak? Kereta tuan-tuan, hak jadi orang tu buka macam-macam tu sebab apa? Sebab tak cantik ya kan? Buka exhaust, besar kepala gajah. Alah, untuk apa? Untuk lawa ya, bubuh skating, bubuh apa lagi menatang, apa lagi penindai kat belakang bonet tu. Tuan-tuan sekalian. Apa nama belakang bonet tu? Apa nama? Spoiler. 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 Betul apa? Nak sidai baju senang dalam minit kat bonet tu. Untuk apa? Bukan laju. Buat mudah-mudah tu lagi berat, lagi makan banyak petrol. Nah, benda tu berat. Paling-paling tidak tu ada tuan-tuan sekalian 1 kilo, 2 kilo tu benda tu. Benda tu tidak ini. Tuan-tuan sekalian. Tapi kenapa kita buat? Sebab nak cantik. Jadi amalan sunat itulah nak menggambarkan, nak menarik cinta kasih Allah kepada kita. Jadi baik. Karena itu Allah Ta'ala kan syariat menentukan mandi tadi ni, kalau makan harus, aku kata haram kau boleh buat kerana haram. Tapi bila aku kata sunat, kenapa kau tak buat? Ni yang kita nak muhasabah. Sebelum pergi mayang raya suruh makan.
Ni ada jenis orang panggil tak mengada satu tempat. Dia kata tak boleh Ustaz, dah biasa tak makan. Ni makan pagi-pagi ni melugai, nak otak. Tahu melugai? Haji tahu melugai? Melugai ni meloyi, otak. Orang Kedah panggil melugai. Nah, kita kena belajar bahasa orang sama. Jangan kira bahasa kita saja. Barulah semangat satu usia. Melukai aku. Padahal Allah Ta'ala bukan suruh makan sampai tiga batang lemang. Makan sebutir sampai sudah lah. Untuk nak ambil sunat. Sebab apa? Makan harus kan. Tapi Allah Ta'ala nak tengok kita. Cinta tak pada dia. Aku tak dengan perintah dia. Aku kata sunat. Makan. Ini yang kita nak muhasabah tadi. Baik. Kemuncak. Kalau benda-benda tu dah lepas semua kita tak buat. Walaupun saya yakin dah sekian Ramadan tak sebut benda ini. Tapi kenapa kita tak buat? Sebab kita rasa benda ni tak ada. Remeh. Benda sunat. Ingat, orang yang meremehkan perkara sunat, dia akan mudah meremehkan perkara wajib. Ulama menyebut orang yang rajin beramal yang sunat, pasti dia mudah untuk buat yang wajib. Orang yang puasa sunat rajin takkan tak puasa wajib. Duk semayang qabliyah zuhur tak semayang. Ini orang gila. Nah, puasa sunat tu buat mari Ramadan tu tak puasa. Nah, mari masuk masjid qabliyah zuhur buat, ba'diyah zuhur buat, zuhur tak buat. Ni ada syok wayang. Jadi kerana itu bila kita memudahkan diri mengamalkan sunat, ya, yang wajib nanti kita jadi senang. Baik. Jadi muhasabah kita ialah sejauh mana kita mengikut arahan Allah Ta'ala. Sebab Allah kita tengok Ramadan, Allah tak bagi makan, kita tak makan. Allah tak bagi minum, kita tak minum. Allah suruh bangun awal pagi, kita boleh bangun. Kalau tidak subuh, lepas subuh tak bangun lagi. Tapi mai Ramadan, pukul 5 dah bangun, nak sahur dah. Dan tak sahur. Mari masjid, penuh masjid. Bukan nak semayang isyak tu, masjid. Mayang mari masjid, main tarawih. Bukan semayang isyak. Kalau mari masjid main isyak, sampai lagi penuh masjid. Maknanya dia mari masjid hari tu ni sebab tarawih, bukan sebab isyak. Betul tak? Sebab tu dia isyak, tak ada orang. Cuma ada tarawih pula, kenapa pula? Jadi Allah Ta'ala didik kita dengan mari masjid, tiba-tiba kenapa lepas Ramadan kecintaan pada masjid itu tak ada benda tak kena. Ni yang Imam Ghazali kata kena muhasabah. 2, 3. Yang keempat, perkara yang keempat yang kita nak muhasabah itu apalah? Iaitulah kecintaan kita untuk membelanjakan harta kita ke jalan Allah. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Ramadan orang senang nak terima anak yatim pun gembira Ramadan. Sampai penuh jadual jemputan buka puasa, buka bersahur, tuan sekalian, macam-macam. Habis saja Syawal menunggu budak-budak anak yatim atas tangga anak itu. Sejauh mana kecintaan kita itu ada ke tak ada? Kecintaan kita mudah. Maka karena itu dalam Ramadan Allah fakulkan zakat. Nak tak nak kena bayar. Nak tak nak kena bayar zakat kita. Maka selepas Ramadan, apa tu? Syawal. Ni kita tengok Syawal. Nabi lepas dia sembahyang raya, dia cari siapa? Lepas sembahyang raya, pertama dia cari orang susah dan anak yatim. Ini Nabi kan kalau kita punya Masjid Nabawi ada macam pangkin kan, dekat dengan dinding belakang makam Rasul tu ada pangkin. Orang Melayu pakai bubuk nak duduk atas tu ambil berkat. Sebenarnya tak ada apa-apa. Ya, itu di tempat tu selalu diduduki. Nabi suruh duduk orang miskin, orang susah, orang tua yang tak larat, duduk kat situ.